Baiklah para pelajar sekalian, tamatlah tafsir secara ringkasnya 3 ayat yang kita baca ini. Kita berpindah kepada al-fawaid at-tarbawiyah wal ilmiyah. Fawaid, faedah-faedah yang kita dapat kutip daripada dari sudut pendidikan dan juga dari sudut ilmiah dalam ayat ini. Yang pertama, qaulullah ta'ala wa qala allazina kafaru. Kita balik pada ayat mula-mula kita baca tadi. Ayat 31. Wa qala allazina kafaru lan nu'mina bihadzal Quran. Puak kafir kata kami tak beriman dengan Quran ini. Ayat ini iktasara ala hikayati maqalatil kafirin duna ta'qib. Ayat ini sekadar menceritakan kata-kata ucapan orang kafir tanpa memberi condemn ataupun ulasan untuk membatalkan kata-kata itu. Sebab apa? Ini menarik. Soalan dia, Allah Ta'ala sebut ya cerita dia tak balah balik. Kata ulama tadabbur, iman ila anna butlanaha badin. Ayat ini sudah jelas batilnya, palsunya, tak terpakainya kata-kata hujah orang kafir itu. Sebab apa? Jama'atit takzib. Bukan sakat dia berdusta kepada Quran, dusta habis kitab-kitab yang terdahulu. Ini adalah satu penyelewengan, pembohongan yang sangat nyata. Jadi siapa dia dengar pun dia tahu dah. Ini hujah bodoh. Hujah yang tak mantap, hujah yang tak perlu diulas, tak perlu dikomen. Sama masalah. Kita ni tuan-tuan dan puan-puan kena belajar juga. Bukan semua benda kita kena ulas. Bila kita dengar orang ni cakap merapu, cakap entah apa-apa, tak payah ulas lah. Sepatutnya begitu. Tetapi yang jadi tak sepatutnya, masyarakat kita ni yang tak sepatutnya. Apa saja benda yang dia jumpa, dia pungut belaka. Dia kutip belaka. Itu yang jadi selalu patut dia tengok, cerita apa lagu ni? Tak pernah dengar dalam hadis pun, main-main lagi. Tolak reject je. Tak, telan bulat-bulat. Sebab apa telan bulat-bulat? Sebab orang yang bercakap itu sudah ketaksuban. Sudah fanatik. Dia apa yang dia cakap, betul belaka. Ini bahaya kita ni. Sepatutnya tidak begitu para jemaah sekalian. Tengok ayat ni Tuhan, dia sebut apa? Dia sebut masalah kata-kata tanpa biasanya dia ada condemn balik. Tapi hak ni Tuhan senyap dia. Pasal semua orang dengar tahu dah ini cakap apa tak betul. Begitulah sepatutnya para jemaah sekalian. Sepatutnya begitulah. Tidak perlu kita kata jawab-jawab balik. Jadi kalau kita dengar je merapu sangat dah. Macam puak-puak batiniah duduk mengapu Tuhan tu dia tu Tuhan, tak payah condemn lah. Kita kata ini memang sesak terus, mudah. Tapi ada juga orang ambil. Itu jadi masalah kita ni. Maka betul lah kata-kata ulama salaf itu, likulli saqitatin laqita. Setiap benda gugur ada pemungut. Setiap benda yang gugur ada pemungut. Maknanya marilah ajaran sesak selama mana pun ada je pengikut. Buat marilah tuduhan apa saja pun ada yang percaya. Buat marilah dia punya diayah apa, ada orang share forward. Masya-Allah. Jadi kita yang belajar ilmu ni berhati-hati tuan-tuan. Jangan mudah percaya segala perkara, jangan mudah ambil segala yang kita jumpa. Dan jangan forward segala yang kita dapat. Nauzubillah. Yang kedua, walau tara idzil zalimun. Allah kata apa? Kalau kamu tengok puak-puak kafir. Allah kata waqala allazina kafaru. Tengok. Berkata puak kafir. Walau tara idzil zalimun. Mu tengok puak zalim. Maka ayat ini menetapkan bahawa annal kufra zulmun. Kafir itu sendiri satu kezaliman terhadap diri dia sendiri. Dia panggil zalimun li nafsihi. Orang yang paling zalim pada diri sendiri,
Bukan setakat tak bagi makan. Bukan setakat mogok lapar. Iaitulah apabila mereka syirik pada Allah, itulah zalim paling besar. Sebab apa? Dia telah menyeksa diri dia dalam neraka. Dia telah mencalonkan diri dia untuk diseksa. Kita tak boleh. Kalau kita tak makan sampai peringkat mati, berdosa awak. Walaupun diri ni diri kita, perut kita, mulut kita, tapi aku tak nak makan. Tak boleh. Dalam syariat Islam kata, mu kena makan, kena jaga. Nyawa bukan kamu punya. Nyawa tu Allah yang beri, pinjam padamu. Pandai-pandai lah, tak boleh. Itu dia. Jadi sekarang ni annal kufra zulmun. Kafir itu zalim. Kafir itu satu kezaliman. Jadi siapa dia zalim, siapa dia kufur, makna dia zalim. Dia baik. Baik dengan orang, zalim dengan Tuhan. Kita kena bezakan. Kita dah pun belajar ilmu perbezaan dah. Zalim tu maknanya hubungan kita dengan Allah. Ada pezalim dengan manusia, boleh jadi dia baik, integriti, charity, macam-macam T lagi ada. Yang ketiga, ayat yang sama lagi. Walau tara idz zalimuna mawqufu inda rabbihim yarji'u ba'dhum ila ba'dil qaul. Jadi dalam ayat ini, yaqulul ladzina istud'ifu, berkatalah orang-orang yang lemah. Allah Ta'ala sebut di sini, bada al-atba' bi tawbihi mudillihim. Pengikut-pengikut yang lemah-lemah sudah boleh angkat kepala dalam neraka. Mulalah mereka cela orang-orang yang menyesatkan mereka. Sebab apa? Ketua pun dah tak ada jawatan dah. Ketua sudah tidak ada jawatan. Sepatutnya tuan-tuan, kalau kita tengok benda mungkar, benda tak baik, tengok benda mungkar, benda tak baik, kita tegur sekarang. Jangan tunggu di akhirat esok baru nak tegur. Lah ni kena tegur. Ni tidak. Sekarang ni mengampu. Ampu sana, ampu sini, kata orang. Jangan baca ayat Quran, ampu sana, ampu sakulah. Itu tak baik kalau main Quran. Kita main-main sama bahasa kita je. Ampu sana, ampu sini. Bos, beres. Projek dapat, Alhamdulillah. Ambil rasuah pun Alhamdulillah juga. Alhamdulillah, syukur. Sebab apa? Projek permohonan saya lulus. Saya minta untuk pinjaman dengan riba lulus. Alhamdulillah. Sila-sila dia sujud syukur. Sujud syukur apa? Kamu buat derhaka kepada Tuhan? Jangan. Jadi orang sepatutnya jangan tunggu bos hilang jawatan baru nak tegur. Tegur awal. Sebab tu dalam Islam dia panggil ad-dinun nasihah. Ad-din an-nasihah. Mana tapak perbincangan agama kita di atas mana? Di atas nasihah, di atas ketelusan. Atas kebenaran, bukan di atas kebodekan. Ni tengok ni. Dalam Tuhan kata, yaqulul ladzina istud'ifu. Jadi apabila ketua sudah hilang jawatan, barulah berani kritik. Dia kata Abu Anas cakap baik, kalau kritik sekarang ni hilang jawatan. Kalau kita jawatan tak naik ke, kena tukar ke, macam-macam tersekat lah. Kalau itulah yang sebab orang zalim makin angkuh, makin sombong. Sebab apa? Sebab orang yang pengikut-pengikut dia mengampu, tak mau tegur. Jadi kita kena tegur kalau kita berani. Masalahnya orang tak berani sekarang ni. Kadang-kadang penguasa-penguasa ni pun ganas. Tegur sikit je, penjara selalu. Lucuk jawatan selalu. Tukar sana sini. Allah. Berapa ramai kita tengok dalam negara-negara umat Islam yang ramai dalam penjara siapa? Ulama-ulama, para pendakwah. Sebab apa? Itu kezaliman yang dibuat oleh pemerintah yang menyebabkan kita tak berani. Maka disitulah kata di sebahagian pendakwah, kalau tak boleh tegur, menentang tak boleh. Dalam Islam tak ajar kita menentang secara direct, tapi kita boleh nasihat. Ad-dinun nasihat. Nasihat jelas setakat mana yang kita mampu. Lebih pada tu kita pun tak berani juga. Baik, itu yang keempat. Yang ketiga. Yang keempat, ayat yang sama lagi. Walau tara idz zalimun ikhbarun minallah. Dalam ayat ini Allah cerita kepada kita bahawa pengikut
al-matbu'ina wat-tabi'in ishtaraku fil azab. Dua-duanya satu samanya dalam azab. Walam tughni anhum taqliduhum syai'a, tak ada apa-apa pun kita ikut orang besar, ikut orang kecil, ikut orang tu, ikut orang ni, kalau salah dua-dua dalam neraka belaka, sama-sama kena ya. Cuma darajat neraka tu mungkin yang pengikut lebih rendah daripada bos. Sebab bos dia ada lagi aset saham orang ikut dia. Saham pengikut nama dia. Janganlah. Jadi ayat ini mengatakan bahawa tak usah duduk kata tak apa. Saya dulu ikut orang ni je. Tak boleh semata-mata ikut. Ana bila orang bagi cadangan-cadangan, scam ke scam ni, biasanya kita akan rujuk dulu kepada sahabat-sahabat di bahagian tersebut. Dia kata patuh syariah ni betul ke Syekh? Kawan-kawan kita pun tunjuk. Panel-panel ni ada ni, orang ni warak, orang ni agak lega, orang macam-macam. Panel syariah ni pun ada yang warak, nak lulus satu-satu produk tu bukan main susah. Ada yang kata, dah ada ulama kata boleh tak, jadilah. Jangan main. Itu rahsia dalaman lah. Jadi kita tak tuduh siapa-siapa ni tuan-tuan. Cuma sebagai langkah-langkah keselamatan, kita kena pilih lah mana yang baik. Jenis-jenis perniagaan yang masih lagi dipertikaikan kesahihannya oleh ulama peringkat antarabangsa. Ada kata harus, ada kata tak harus. Sepatutnya kita sebagai seorang Islam yang ada akal, yang warak ni, jangan berani, jangan mudah-mudah jual produk tak apa, ulama kata ada. Baik, kamu tak ambil pandangan yang menentang. Sebab itulah kita kena berhati-hati. Jangan kata saya ikut semata-mata, tak boleh juga. Kita kena kaji juga. Ikut semata-mata pun tak boleh, jadi kita kena kaji, kita kena teliti sebelum kita terima apa yang dicadangkan itu. Itulah kami tak erti Ustaz. Itu yang kita kata murajaah, rujuk balik. Kalau tidak, banyaklah masalah kita ni. Yang duk jual produk skim cepat kaya tu, pakai kopiah belaka tu. Bukan sahaja kopiah biasa, kopiah Arab tu. Kopiah Khaliji. Mahal kopiah tu. Tuan haji besar ni. Serban atas bau lagi, atas kepala lagi. Jual skim. Tapi skim tak lulus syariah. Yang kata apa? Jadi jangan kata, jangan bermudah kata, tak apa, saya beli ni sebab percaya kepada Pak Haji. Naam, kita ada akal, ada otak. Semak dulu. Skim awak ni mana panel syariah yang meluluskan? Jadi kita tak boleh diperbodohkan sedemikian rupa. La yughni anhum taqlid. Semata-mata taklid kepada orang je tak lepas. Kena buat kajian juga, semakkan juga sebelum kita terima. Yang kelima, ayat yang sama lagi. Ayat yang sama lagi, Allah kata apa? Mauquf yarji'u ba'duhum ila ba'dinil qaul. Masing-masing tuduh-menuduh kata mengata. Maka dalam ayat ini mengatakan bahawa al-jawarih wal a'dha' ghadan yashhaduna ba'dhu ala ba'd. Pengikut dengan ketua berkelahi. Anggota sama anggota juga kelahi. Mulut kata tak ambil, tangan kata aku ambil ni, aku je pegang. Mulut kata diam lamung. Berkelahi juga sama-sama anggota, na'udzubillah. Ini kata apa ni? Sebab itu di akhirat esok kita selalu baca dalam surah Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydih. Pada hari ni Allah kata aku tutup mulut ni. Tak usah duk kelahi buat anggota dalam di akhirat esok. Tak usah kelahi. Jadi kalau kita nak kelahi sekarang. Atas dunia ni kita berkelahi sama kita. Kalau tangan nak pergi mencuri, biarlah mulut kata, tangan, mu nak buat aku ke neraka ke? Kaki nak pergi tempat maksiat, hati pula marah. Apa kamu ni? Barulah kita kata kita selamat nanti, insya-Allah. Jadi dalam ayat ni Tuhan kata kelahi sama dia. Ulama tadabbur kata bukan sakat dia sama dia, anggota sama anggota juga berkelahi di akhirat esok. Allahu Akbar. Akhirnya apa? Akhirnya tutup apa ni? Allah Ta'ala seal mulut. Mu jangan cakap mulut. Biar dia orang tu cakap. Tangan kaki menjadi saksi. Allahu Akbar. Ini yang kita jangan berani tuan-tuan. Tangan kaki kita semuanya akan jadi saksi terhadap kita sendiri. Tangan kata aku lah buat. Akulah tulisnya.
Saya yang buat kartun tu, hina kawan tu. Saya yang pangkah poster buat tuduhan kepada dia ni. Bolehlah esok di akhirat esok. Pangkahlah lagi tuan-tuan. Buatlah poster banyak-banyak. Sebarkanlah senarai-senarai tuduhan kepada orang. Kita kata orang benda akan ke depan. Semua kita akan bertemu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Di atas dunia ni kamu selamat, kamu tak akan selamat di akhirat. Setiap poster yang dia buat, setiap tuduhan yang disebarkan, setiap orang share, semuanya naik atas kepala orang yang pertama buat. Kemudian juru share pun boleh sama juga. Saya tu kan share, dia awak tahu tak betul share buat apa? Ini masing-masing pakat share, lepas tu tulis kat bawah, biar gambar berbicara. Bicara apa? Cara untuk nak jatuhkan orang ataupun nak buat tuduhan kepada orang, tunggulah. Yang keenam, wa qala alladhina istud'ifu bal makrul laili wan nahar. Maknanya perancangan jahat ni dia buat malam dengan siang. Dalil ala anna ru'asa. Dalilnya puak-puak pembawa penyesak ni, mereka ni la yas'amun, tak jemu-jemu untuk membawa kebatilan dia. Dan nak menyekat manusia dari jalan Allah, nak menyekat manusia daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aktif. Siang malam kita tengok dengan videonya, dengan tulis bukunya, dengan macam-macam dia buat semata-mata nak melariskan di ayah dia. Jadi kalau macam tu, kita yang nak menyebarkan sunnah ni juga jangan banyak relax. Sebarkan. Ini yang betul. Orang keluar bacaan yang pelik, kita keluar bacaan yang sahih. Orang keluar amalan yang pelik, kita keluar ini amalan yang sunnah. Lawan je lah, nak kata apa. Kita serahlah kepada masyarakat. Fikir sendirilah awak yang mana betul, yang mana salah. Tak boleh nak buat apa dah kita. Sebab masing-masing telah mengemukakan hujah, masing-masing menunjukkan kekuatan. Kita kata orang yang benar juga tak boleh diam. Iza sakata ahlul haqqi, orang yang tahu diam, maka orang yang batil menyangka mereka betul. Sebab ustaz tak tegur. Ramai orang macam tu. Bila kita tegur dia, saya ni berkawan ramai dengan ustazah ni, tak ada pula dia cakap perbuatan saya ni tak patuh syariah, pakaian saya ni tak lulus. Tak ada cakap. Ini bahaya tuan-tuan. Kalau betul-betul tak lulus, pakaian yang tak betul, tegur ya. Contohnya kita bos pejabat, kita pula bertaraf ustaz, Pak Haji, tegur tengok. Saudara ataupun saudari, SOP pejabat kita ni pakaian patuh syariah. Sebut, bagi SOP dulu. Nampak tak irau juga, panggil. Ni nampaknya tak ikut SOP syariah ni. Jangan kata tak ada orang tegur, akhir kali dia anggap, oh betul dah tu. Bila tanya bos, kenapa tak tegur orang bawah? Dia kata kita tak boleh jaga tepi kaya orang. Ini bukan soal tepi kaya orang, ini di bawah tanggungjawab awak sebagai ketua. Hati-hati. Suami tak tegur isteri, pun sama juga. Jadi maknanya kalau kita tengok orang-orang yang dalal, ahlul dalal yad'una lailan wa naharan. Ahlul haq mesti bangkit lailan wa naharan. Pagi, petang, siang, malam kena bangkit untuk menyampaikan kebenaran. Lawan tetap lawan. Kita dedahkan segala kebatilan yang ada ini, dedahkan melalui neraca timbangan Al-Quran dan Sunnah dan juga huraian para ulama salafus salih terhadap isu-isu yang berlaku. Yang ketujuh, ini ayat yang sama juga. Kata di ulama tadabbur, ayat ni agak sensitif lah. Wa ghalibu du'atil khairi ma'al asaf laisa indahumul yaqazah. Puak kafir buat perancangan pagi, petang, siang, malam. Kita pula pendakwah pula terima bulat-bulat tanpa kajian. Ini satu penyakit. Tidak ada indahum yaqazah, tidak ada kesedaran terhadap serangan-serangan yang dibuat oleh puak-puak penipu. Jadi kita kata oleh kerana mereka ni baik, kita pun percaya. Jangan tuan-tuan. Ana belajar dalam salah satu daripada ilmu yang diajar kita lah.
Dia panggil ilmu tentang hadir al-alam islami. Kan? Dia panggil ilmu tentang pemikiran semasa. Ini penting tuan-tuan. Bahawa kita tahu ilmu tentang perjalanan al-isyraq wal mustasyrikun. Mustasyrikun, yang mana geng-geng orientalis ni. Orientalis ni dia panggil puak-puak barat yang kaji Islam. Dia tak masuk Islam. Bahkan seorang bos dia, nama dia Goldzihar. Goldzihar ni dia tulis kitab Aqidah Islamiyah. Dia kafir. Dia kafir Aqidah Islamiyah. Orang Islam yang mengaji agama di barat juga belajar buku tu sebagai kepahaman akidah. Kita kata kenapa akidah kita ambil dengan orang kafir yang tak percaya. Mereka belajar tapi dia panggil ilmu teori. Ilmu teori. Jadi kita kena belajar ilmu Syekh Haban Nakih. Tak, orang Syria kata Haban Nakih, kita kata Haban Nakah tu. Dia tulis Ajnihatul Makr. Bagaimana penipuan-penipuan yang dibuat oleh puak-puak barat, puak-puak kafir ni, bagaimana nak menghancurkan Islam tu dari dalam. Maka timbullah satu istilah sekarang ni dia panggil globalisasi. Ilmu globalisasi ni dalam bahasa Arab dia panggil al-aulamah. Al-aulamah ataupun globalisasi, ilmu ni berbahaya tuan-tuan. Sebab apa? Apa makna globalisasi? Kita terjemah macam-macam. Dunia tanpa sempadan, langit terbuka, kita kata betul belaka. Tapi takrif yang paling tepat pada globalisasi, sami'tu bi uznai. Saya dengar sendiri waktu Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah, tuan kitab tafsir Munir ni, dan juga kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillah tu, waktu dia datang ke Malaysia. Kebetulan saya ada di Malaysia, balik cuti, ana pun hadir muhadarah dia. Syekh besar bagi kita hadir. Pergi, dia kata ta'lamun ma ma'na al-aulamah? Mu tahu apa makna globalisasi? Kita pegang pen nak tulis. Apa dia tarikh yang tepat Syekh nak bagi? Masya Allah. Syekh bagi, kita letak je pen, tak payah tulis. Tuan-tuan, nak tulis ke tak nak tulis? Tulislah, takut lupa. Apa dia? Dia kata al-aulamah ni, globalisasi. Langit sempadan tanpa dunia, tanpa sempadan, langit terbuka betul. Tapi tarikh yang lebih tepat sekali, orang kafir nak suruh kita buat sama yang dia buat. Tanda tuan-tuan. Orang kafir nak orang Islam ni buat apa yang dia buat. Nak suruh pakai apa yang dia pakai. Nak suruh makan apa yang dia makan. Itu takrif globalisasi. Saya kata tepat Syekh. Kita letak pen, tak payah tulis. Masuk dalam kepala, lekat sampai pada hari ni. Hari ni saya perturunkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Tulislah. Tak payah. Jangan saya tak tulis, tak ingat pula. Hari ni kalau kita nak makan, nak buat, sama je. Duduk dalam hutan, dalam bandar, sama je perbuatan budak-budak ni. Sama. Pakaian, sama. Tak tutup aurat belaka. Makanan, sama. Daripada ujung Malaysia sampai ke Mekah, tepi Kaabah, ada lagi makanan ayam goreng. Cuma oleh kerana dia hormat pada Mekah, tak ada logo kepala orang tua tu. Kalau tu di seluruh Malaysia, seluruh dunia, ada je logo kepala orang tua. Tapi di tanah haram, depan Kaabah dia buang. Tapi di tempat lain ada je. Oh, nak makan ayam pun cari kepala orang tua. Ya. Letak kepala ayam lah. Kan kedai ayam goreng tu. Oh. Nak makan apa saja. Contohnya kita naik kereta anak. Tempat makcik jual karipak tu. Jual goreng pisang ke, jual cekmek ke. Tak irau. Tapi kalau lalu ke kawasan-kawasan kedai-kedai yang globalisasi ni, berhenti makan ayam kepala orang tua tu. Semangat selalu. Celek mata belakang anak-anak atas kereta. Nak makan roti, tak main roti-roti main biasa ni. Roti yang ada nama dia sendiri. Saya tak nak sebut nama tuan-tuan, syarikat orang tak bagus. Tapi saya tak kata haram. Ya, di Malaysia ni sudah ada patuh syariahnya. Ayam-ayam dibela oleh sahabat-sahabat kita juga. Tapi nak ceritanya, orang putih, orang barat nak suruh orang Islam ni buat seperti yang dia buat. Pakai seperti yang dia pakai, makan apa yang dia makan. Sampai peringkat salah sebuah restoran di Mekah. Saya masuk tengok menu dia, hot dog. Kita panggil penjual dia. Awak duduk Mekah ke duduk mana ni? Mekah tuan, dekat Kaabah ni. Syarikat Malaysia juga. Ni apa benda ni mu jual kat Mekah ni? Hot dog. Dog tu apa benda?
Kambing arak ke? Ah, peka kat sikit kita orang Islam ni sampai jangan sampai dibodoh sampai begini sekali. Dibodoh oleh globalisasi, pergi jual juga hotdog di Mekah. Budak-budak jual roti ni tepi masjid. Salah satu daripada menu dia burger, ni hotdog. Pak Imam balik saudara-saudara Isa dengan buti musika, hotdog 3 biji. Pak Imam makan dok. Kita kata astaghfirullahalazim. Betapa susahnya kita di zaman globalisasi. Tak usah kira lah pakai anak-anak lagi tu. Ini masuk pula dengan gadget-gadget yang ada ni. Oh, dahsyat. Jadi ayat ini kata di para ulama tadi, ghalibu du'atil khair laisa indahumul yaqazah. Ramai di kalangan orang baik-baik, imam-imam, pendakwah-pendakwah yang tidak ada kesedaran, tak ada sensitiviti terhadap perjalanan agama. Tak ada apa. Apa salahnya ustaz? Nama je dok, tapi daging kambing. Dah tukarlah kambing hot kambing. Apa salahnya? Tapi dah masuk dalam kepala dia kena makan dok juga. Imam makan dok, Tok Lebay makan dok. Na'udzubillah minad dok. Anda kata apa? Tak ada bekal langsung. Itulah keadaan kita. Baik, bab globalisasi kita ceramah semula. Kita pergi kepada yang ke-8. Istamurunana an nakfura billah. Ketika kamu suruh kami kufur terhadap Allah, an haula'i ar-ru'asa qad faradu saytaratuhum. Jadi puak-puak ketua-ketua telah menguasai apa? Menguasai orang-orang bawah dia, paksa. Farada itu makna paksa. Jadi kita kena tahulah bahawa mereka paksa supaya pengikut-pengikut ni tunduk dan akur, ikut apa yang dibuat. Jadi kita sekarang ni pun macam tu lah juga. Orang-orang yang berkuasa lah yang memberi kuasa. Bila timbul isu arak, orang Islam bantah kejap, penguasa yang berkuasa luluskan senyap-senyap. Nak kata apa? Itulah besarnya kuasa. Sebab itu selagi kuasa tidak duduk di tangan betul-betul orang yang faham Islam, orang Islam dah ni, tapi yang betul-betul peka dengan Islam, begitulah kita akan diperkotak-katikkan oleh pihak yang berkuasa. Nak kata apa? Awak cakap sedap, awak belum jadi pemimpin. Betul. Tapi pemimpin kita seorang Islam, biar adalah nampak izzatun nafs. Kita rasa bangga dengan agama kita, biar ada. Baik. Yang ke-9, wa asarun nadamata lamma ra'awul azab. Mereka sembunyi dalam diri dia perasaan kecewa, penyesalan yang tak berguna. Maka di sinilah kata orang, menyesal sudah tengok azab, la tanfa. Tak ada faedah lagi. Kita nak sesal sekarang, sebelum ditangkap, sebelum dicekup. Kata orang tak. Ni ambil rasuah. Tiba-tiba SPRI mari cukup. Menyesalnya lah. Padahal hanya 3,000 ya rasuah. Tapi denda 3 tahun contoh. Nak kata apa? Pergi mencuri barang-barang di supermarket. Harga barang RM50. Tapi denda berapa? Dahsyat. Jadi baiklah kita sebelum apa-apa kita menyesal sebelum penyesalan yang tidak berguna. Ambillah masa untuk menyesal. Sesalilah. Dalam hadis Nabi kata wal yabki ala khati'atik. Tangisilah di atas kesalahan-kesalahan yang kita lepas. Mana kita menyesal sekarang sebelum kita menyesal pada hari yauma la yanfa'un nadam, pada hari yang tidak ada faedah penyesalan. Allahul musta'an. Baiklah yang terakhir, hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Allah kata aku tidak zalim. Aku bagi hukuman yang betul kepada hamba-hambaku. Annallaha la yazlimu ahadan. Allah Ta'ala tak buat zalim kepada mana-mana hamba dia, tapi hamba sendirilah yang melakukan kezaliman kepada diri sendiri. Hamba itulah yang buat zalim pada diri sendiri. Dengan apa? Dengan melakukan maksiat, dengan melakukan mungkar, melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah, sehingga mereka dimurka oleh Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah. Jadi Allah Ta'ala tidak zalim. Yang zalim siapa? Yang zalimnya orang itu sendiri memilih jalan untuk menzalimi diri. Sebab apa orang yang buat dosa dipanggil zalimul li nafsi? Tuan-tuan ingat, orang yang buat dosa, kenapa dia panggil zalimul li nafsi? Sebab bila dia buat dosa, tubuh dia, roh dia akan diazab. Macam orang yang mencuri, orang yang khianat, dia akan ditangkap oleh polis, masuk dalam penjara, ataupun kena sebab, kena pukul, kena denda. Jadi itulah yang katakan orang yang buat maksiat ini orang yang menzalimi dirinya sendiri.
Sebab dia arada nafsuhu lil azab, mereka yang letakkan diri dia untuk diazab. Na'udzubillah. Baiklah, 10 perkara yang kita bincang. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita kata Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada manfaat setiap ilmu yang kita belajar. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.